Baik, BKC bagi fasa 1 bermula hari ini diharapkan sedikit sebanyak mampu meringankan beban rakyat yang terkesan akibat COVID-19. Dan ini bukanlah satu-satunya bantuan yang diberikan sepanjang negara berdepan pandemik COVID-19. Kita nak memahami apa yang dapat dipelajari tentang bantuan kepada rakyat, terutamanya dari segi bantuan tunai dalam kita mengintipasi kejayaan bantuan khas COVID-19 atau BKC kali ini. Dan untuk itu kita akan bersama Ketua Ekonomi Bank Islam Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Selamat pagi Encik Afzal Nizam. Selamat pagi, Syazwani. Ya, pertama sekali mungkin kita nak memberi fokus kepada BKC terlebih dahulu. Ia diibaratkan sebagai talian hayat yang penting untuk rakyat yang berada dalam kelemasan ketika ini. Apa yang dapat kita amati terutamanya mungkin dari segi keyakinan masyarakat untuk bersama dengan kerajaan bagi memulihkan ekonomi negara? Okey, berkenaan dengan bantuan BKC ini, ia merupakan salah satu bantuan ataupun kita panggil dia bayaran pindahan lah, ataupun direct cash transfer yang bertujuan tak lain tak bukan untuk meringankan bebanan keuangan, terutamanya bagi golongan berpendapatan rendah lah. Dan kita sedia maklum bahawa situasi ekonomi, situasi yang disebabkan oleh pandemik, yang mana kita sedia maklum banyak sektor-sektor ekonomi masih lagi mengalami orang kata itu pelbagai kekangan lah dari sudut pengoperasiannya. Justru itu menyebabkan angka seperti kadar pengangguran yang masih lagi tinggi, menyebabkan pendapatan terutamanya bagi mereka golongan rentan dan pertengahan ini begitu orang kata itu terjejas akibat daripada situasi yang kita alami sekarang. Walau bagaimanapun, yalah, seperti kita maklum, situasi itu dijangka mungkin lebih baik, tetapi situasi yang lebih baik itu mungkin ia memakan masa. Di sini peranan BKC, peranan bantuan bayaran pindahan ini dijangka dapat orang kata itu mengurus ekonomi itu dengan lebih baik, dengan lebih lancar, kerana masih lagi terdapatnya golongan-golongan yang terjejas, dan bantuan ini seharusnya dapat orang kata itu meringankan bebanan kewangan mereka ini. Ya, kita tahu bantuan itu juga merupakan inisiatif di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi iaitu Pemulih. Ini adalah bagi memacu kembali ekonomi negara. Apa yang dapat kita jangkakan mungkin dari sudut perbelanjaan pengguna? Kalau kita lihat tadi, ia mungkin boleh meringankan beban terutamanya kumpulan berpendapatan rendah. Tetapi adakah kita dapat jangkakan mungkin kesan penggandaan dari segi perbelanjaan pula? Okey, dari sudut ekonomi, bagaimana penganalisis ekonomi menganalisis angka ini, kita akan sering mengaitkan apa yang dikatakan kesan pengganta ataupun multiplier effect. Dan kalau kita lihat dari sudut kecenderungan rakyat Malaysia untuk berbelanja memang tinggi berdasarkan apa yang dikatakan sebagai marginal propensity to consume, MPC, iaitu sekitar 0.7 lebih kurang macam tu. Jadi kalau 0.7 maksudnya setiap ringgit kenaikan pendapatan akan menghasilkan 70 sen dari segi perbelanjaan. Dan mengikut kajian juga bagi mereka golongan B40, kebiasaan juga kecenderungan untuk mereka berbelanja juga lagi tinggi. Justru dari sudut bagaimana BKC ini boleh kata memberi sumbangan kepada ekonomi memang jelas ketara. Terutamanya dari sudut perbelanjaan penggunaan yang mana kita sedia maklum perbelanjaan penggunaan swasta ataupun private consumption ni merupakan komponen terpenting, iaitu sekitar melebihi 50% daripada KDNK negara. Justru kalau BKC ini diberikan, memang akan ada kesan langsung terhadap pergerakan dalam perbelanjaan penggunaan. Ini akan meningkatkan lagi KDNK. Mungkin bagi KDNK, kalau kita lihat KDNK bulanan, mungkin dijangka KDNK bagi bulan September ni mungkin lebih baik lagi berbanding dengan KDNK pada bulan Ogos secara umumnya lah. Ya, tetapi kalau kita nak juga lihat kepada mungkin pembentangan bajet 2022 tidak lama lagi, salah satunya pastinya tumpuan utama adalah bantuan kepada rakyat, terutamanya bantuan tunai ini. Adakah kita akan melihat program seumpama ini untuk direncanakan sekali lagi? Dan apa agaknya yang boleh disifatkan melihat kepada fasa endemik nanti? Okey, seperti saya maklumkan pada awal Temu Ramah ni, saya katakan proses pemulihan ekonomi itu memakan masa, dan kita sedia maklum bahawa proses pemulihan ekonomi juga akan dijangka berlaku secara beransur-ansur. Justru aktiviti ekonomi juga akan orang kata itu mengalami peralihan ataupun pemulihan yang berkadar secara beransur-ansur. Jadi pendapatan juga bergerak secara yang samalah. Jadi untuk kita mencapai suatu bentuk pemulihan yang lebih mampan, jadi bantuan-bantuan seperti bantuan tunai ini
dilihat sebagai orang kata tu penampan kepada pelbagai risiko kelembapan ekonomi lah. Jadi sejangkakan dalam bajet 2022 ni pendekatan bagi bayaran pindahan itu mungkin akan dikekalkan. Cuma pada masa akan datang sebaik-baiknya perlu ada satu sasaran lah bahawa bantuan pindahan ni akan dikurangkan. Dikurangkan bukan apa, maksudnya disebabkan kepercayaan dasar-dasar ekonomi, dasar-dasar pendidikan yang mana kita dapat dijangka dapat melihat rakyat kita akan menikmati apa dikatakan social upward mobility, menikmati pekerjaan yang lebih baik. Jadi maksud saya kurang tu disebabkan keberjayaannya dasar-dasar yang berbentuk jangka panjang. Itu dari sudut jangka panjang lah. Tapi dari segi pendekatan bagi belanjawan 2022 saya kan lebih kurang sama saja dari sudut pemberian bayaran pindahan ini. Okey, baik. Terima kasih Encik Muhammad Afzaniza Abdul Rashid yang merupakan Ketua Ekonomi Bank Islam sedikit sebanyak memperincikan intisipasi kejayaan bantuan khas COVID-19. Laporan lanjut akan kami bawakan di astroawani.com.